نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insya-Allah kita terus sambung kitab kita Bahrul Mazi jilid 15. Saya tak mau buang masa pasal kuliah ringkas ya tuan-tuan. Baik. Kita sambung kitab Bahrul Mazi jilid 15. Kita masih lagi dalam bab fi luzumil jamaah. Bab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada kita supaya tidak memencil diri di atas sidang jemaah ulama. Bab ni tuan-tuan kita dah baca bulan 1 hari tu. Saya ulang balik sikit hadis Nabi itu, kemudian sambung dengan hak kita nak baca malam ni. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kata Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan hak pakai kitab Rumi, tuan-tuan tengok muka surat yang pertama dalam bab ni, dia ada hadis tu panjang. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu khatabana Umar bil Jabiyah faqala ya ayyuhan nas inni qumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar, kata Abdullah bin Umar, khatabana Umar bil Jabiyah. Kata anak dia kata ayah aku, siapa dia? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia pi di satu tempat, pi satu kampung, nama kampung itu Al-Jabiyah. Umar bin Al-Khattab dia sampaikan satu khutbah. Dalam bahasa hadis dia sebut khatabana, telah memberi khutbah kepada kami oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khutbah di sini tuan-tuan bukanlah dimaksudkan bahawa khutbah Jumaat. Khutbah di sini maksudnya satu ceramah. Boleh terjemah satu syarahan, boleh terjemah satu kuliah. Jangan tuan-tuan duk faham kata khutbah Jumaat saja. Tak. Baik, Umar bin Al-Khattab bagi satu khutbah di satu kampung yang bernama Al-Jabiyah. Faqala Umar, waktu dia khutbah tu dia kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qumtu fikum kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina. Kata Umar, wahai manusia yang ada depan aku ni, inni qumtu, aku berdiri di depan hampa semua hari ni. Inni qumtu fikum, aku berdiri depan kamu kama qami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sewaktu Nabi hidup dulu, Nabi berdiri bagi khutbah, bagi nasihat dekat kami. Hari ini kata Umar, aku berdiri di depan kamu memberi satu khutbah dan menyambung apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fina. Kata Umar, macam mana Nabi sampaikan khutbah dia sewaktu Nabi hidup dulu, macam itulah aku hari ini buat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sewaktu
kami dapat hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Umar, Nabi sebut dalam hadis dia, dalam peringatan dia, dalam nasihat dia, usikum bi ashabi. Nabi pesan dekat kamu dan Nabi pesan dekat kami supaya memuliakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hak ni saya dah baca kuliah bulan lalu, tak mau ulang dah. Hak ni cuma nak laju-laju ya. Kata Nabi, usikum bi ashabi, aku pesan kepada kamu supaya memuliakan sahabat-sahabat aku. Jangan maki mereka, jangan hina mereka, jangan pandang rendah kepada sekalian sahabat-sahabat aku, kata Nabi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian Nabi pesan lepas daripada sahabat, golongan tabi'in, muliakan juga golongan tabi'in. Nabi kata, muliakan sahabat aku kerana dengan depa lah berkembangnya agama ni, dan muliakan golongan selepas daripada sahabat, iaitu golongan tabi'in, kerana agama ini berkembang dengan sebab berkat pengorbanan tabi'in, pengorbanan generasi yang terdahulu. Nabi SAW suruh kita, generasi yang terkemudian, memuliakan generasi yang terdahulu dalam mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi, thumma yashful kadhib hatta yahlifar rajul wa la yustahlaf. Kata Nabi, akan mai satu masa akhir zaman, dia akan mai satu fitnah. Tuan-tuan, jilid 15 yang kita duk baca ni adalah jilid fitnah. Tuan-tuan, kalau tengok adalah kitab Rumi hak tuan-tuan duk pakai tu, awal-awal dia tulis tentu fitnah. Tuan-tuan, jilid 15 dia sebut tentang fitnah yang akan berlaku menjelang kiamat. Ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis dia, thumma yashful kadhib. Lepas daripada tu Nabi pesan, Nabi kata, hampa jaga-jaga, akan mai satu masa pembohongan ni dia jadi satu biat. Nabi kata pembohongan, cakap bohong, tipu, kecoh dan sebagainya ni, Nabi kata telah pun menjadi asam garam kehidupan. Sampai satu manusia ni dia jadi satu biat. Kalau dia tak pembohong orang, malam tu tidur tak lena. Kok mana pun dia mesti bohong. Tuan-tuan, ada kata tak lagi benda ni? Ada dah. Nabi sebut dia akan main satu masa pembohongan ni dia jadi satu hobi, dia jadi satu biat. Hatta Nabi kata sehinggalah pembohongan itu main kepada satu orang yang dia sanggup bersumpah atas sumpah palsu, sumpah tipu. Benda yang dia tak tahu tapi dia cerita macam dia tahu. Dia tokok tambah, dia tambah bagi jadi sedap cerita, tapi dalam banyak hak dia cerita tu berlambat-lambat pembohong. Hak ni juga tuan-tuan, saya dah baca bulan lepas. Sebab tu ramai pakai hangguk saya baca dah. Tuan-tuan, hak tu pun saya tak mau ulas panjang-panjang, masa kita terhad. Baik, kemudian tuan-tuan sambung hak malam ni. Kata Sayyidina Umar di dalam khutbahnya lagi. Tuan-tuan, hak nak sambung ni, tuan-tuan tengok pada masalah 33. No? Tak ingat? Masalah 33. Muka surat saya tak berani habaq baca kitab tuan-tuan. Dengan kitab saya dia beza muka surat. Lagi pula sama-sama kitab tuan-tuan tu dia ada cetakan baru. Sama-sama dia pun muka surat tak sama. Itu saya habaq tengok masalah 33. Tuan-tuan mainlah cetakan lama ke cetakan baru ke, cari masalah 33, dia tally hak dengan saya baca malam ni. Tu ya. Baik. Masalah 33 hadis atas pada masalah tu sikit. Dia kata Sayyidina Umar dia dalam khutbahnya, sambung Umar dalam khutbah dia duk sambung hak Nabi kata tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yashhad asyahid wa la yustashhad. Tuan-tuan, ni antara fitnah yang akan lagi main. Nabi kata, dan jadi saksi oleh yang naik saksi, padahal tiada diminta akan kesaksian dia. Dia akan main satu orang yang sanggup jadi saksi palsu.
Orang tak minta supaya dia jadi saksi, orang tak pernah suruh dia jadi saksi, tapi dia sendiri yang menawarkan diri dia untuk menjadi saksi palsu. Dia tak tahu jom pakai cerita, tapi dia ni kerana sebab dunia, dia ni kerana sebab-sebab yang tertentu, dia sanggup volunteer jadi saksi palsu. Tuan-tuan, lagi sekali saya sebut kat tuan-tuan, benda hak Nabi kata ni hari ni telah pun ada pada zaman kita, bahkan berlambak-lambak. Dia tak tahu jom pakai cerita, tiba-tiba dia pergi campur tangan, dia buat seolah-olah dia tahu. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Baik, masalah dia kata saksi bohong. Sebenarnya pada sepotong hadis dalam masalah lalu, sebetulnya ada berlaku sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tuan-tuan, kita duk belik hadis Nabi, kita duk belik Quran. Tuan-tuan, apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut, semuanya betul belaka. Cuma tunggu masa yang kita nak tengok benda tu bila nak jadi. Hak tu ya. Sama ada cepat ataupun lambat, tapi benda hak Nabi cerita tak pernah silap, tak pernah tak betul. Benda kalau manusia cerita boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Hak Nabi cerita tak boleh jadi tak betul, betul semua. Sama ada cepat dengan lambat yang kita nak tengok benda tu berlaku. Tuan-tuan, zaman Nabi, sahabat ni dia tak berani nak pergi jadi saksi palsu. Dia main lepas pada zaman, dia main lepas pada zaman fitnah, lepas pada zaman Nabi apa semua ni, dia main satu zaman fitnah ni, dia timbul tuan-tuan orang yang sanggup jadi saksi palsu. Hari ni kita tengok dan nampak dengan mata kepala kita apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa pula di dalam masa kita yang akhir ini. Tuan-tuan, Syekh Idris Al-Marbawi dia kata apa? Istimewa lah zaman kita ni tuan-tuan, berlambak-lambak. Dah Nabi wafat dah tuan-tuan, Umar bin Al-Khattab wafat dah tuan-tuan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa kata dekat Huzaifah. Tuan-tuan, Nabi umpamakan Umar ni sebagai penjaga kepada pintu fitnah. Tuan-tuan, Huzaifah bin Al-Yaman satu hari cerita dekat sahabat, cerita dekat Umar bin Al-Khattab, Nabi biasa cerita kata akan sampai satu masa pintu yang menutup segala fitnah itu akan dirobohkan. Huzaifah cerita dekat Umar bin Al-Khattab tanya kepada Huzaifah, pintu tu esok ni orang nak pergi duk perban bila perban kata pintu tu habis, fitnah berlaku berleluasa. Last hadis tu tuan-tuan, Huzaifah bin Al-Yaman cerita dekat sahabat yang dengar hadis ni, dia kata ketahuilah pintu yang menjaga fitnah itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, mati Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman. Kita baca dalam kitab ni awal-awal dulu tuan-tuan, awal-awal dulu ni kita baca dalam kitab jilid 15 ni, awal-awal mula-mula fitnah yang berlaku start daripada wafatnya Osman bin Affan radhiyallahu an. Osman ni naik lepas daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mati yang Umar itu tuan-tuan, fitnah mula-mula timbul sikit demi sikit. Sebab apa? Orang yang menjaga fitnah itu telah pun wafat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian. Baik. Jadi istimewa zaman kita ni tuan-tuan, fitnah berlaku ni banyaklah. Berterang-terang ada perbuatan ini, berterang-terang ada perbuatan itu, seperti seseorang yang bertaulan, bercakap-cakap dengan orang-orang, maka terang-terang taulannya itu membuat cakap bohong. Tuan-tuan, dia nak jadi saksi palsu ni, dia kesian kat kawan dia. Dia punya baik dalam bersahabat dengan kawan dia. Kawan dia buat benda tak betul, kawan dia buat benda salah, dia nak pertahan kawan dia, dia nak defend kawan dia. Sampai satu tahap dia berani jadi saksi palsu, bersumpah pula atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kuliah bulan lepas hak kita baca cerita Nabi sebut orang akan bersumpah guna nama Allah, walaupun hak dalam sumpah dia tu sumpah palsu, tapi kerana
dengan sebab dia nak bela kawan dia, kerana dengan sebab ada untung dunia tang mana-mana, dia sanggup jadi saksi palsu. Ni benda yang Nabi SAW cerita. Maka datang ia mengiyakan segala perkataan taulannya itu, supaya percaya orang yang mendengar bualannya. Dia pergi satu kawan dia duk cerita, duk simbang dengan orang, kawan dia tu pembohong. Dia mai 2 kali pembohong. Kawan tu tengah duk goreng cerita ke orang lagu ni, cerita pi cerita mai, kawan tu pembohong. Dia ni baik dengan kawan hak pembohong ni, dia mai duk abang, oh hangpa kena percaya, dia ni tak pernah bohong. Ada? Dia ni tak pernah bohong. Mai duk abang pula ni, aku percaya kat dia ni, takkan hang tak percaya, kepiah atas kepala. Ada? Mai duk cerita pula, duk tambah kawan tu. Nak abang kata kawan dia ni tak bohong, sedangkan kawan tu bohong. Dia pula mai duk jadi saksi yang bohong atas pembohongan orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak Nabi bagi contoh, hak Syekh Idris bagi contoh ni tuan-tuan. Hari ni berlambak-lambak, terang-terang kawan dia bohong, dia mengiyakan pembohongan tu tuan-tuan. Terang-terang. Tak boleh nak lindung dah. Tapi yang kata Nabi sebut akhir zaman, dia akan jadi begitu. Hari ni tuan-tuan, kita nampak dengan mata kepala kita. Dan maksudnya ia mengiyakan taulannya yang berbuat bohong itu ialah semata-mata mengambil hati taulannya dan mau menunjukkan cenderung dan suka kasih kepadanya. Dia sayang kat kawan dia tuan-tuan, dia syok kat kawan dia duk bagi duit ke apa ke tuan-tuan, dia ni sanggup jadi saksi palsu. Padahalnya taulannya itu tidak minta saksikan cakapnya dan bualannya itu. Kawan tu tak suruh pun, meduk habang kata tolong sak mengaku, kata aku habang dah betul. Kawan tu tak suruh, tapi dia kerana dengan sebab dunia, kerana sebab ada habuan daripada kawan yang cakap bohong tu, dia sanggup piduk jadi saksi palsu. Baik. Dan hingga berlaku menjadi saksi seorang yang tidak dilihatnya dan diketahuinya apa-apa perkara yang diperselisihkan seseorang itu, melainkan daripada mulut yang berselisih dan berguap itu sahaja. Dia ni tak tahu cerita pun. Dia main tambah tai, dia tak tahu cerita, dengar lagu orang duk kelih, dia tumbuk kawah duk kelih tu. Sedangkan dua-dua hak kelih bukan kelih apa pun, tapi dia ni main nak masuk campur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang kita duk perhati tuan-tuan dalam masyarakat ni ramai jenis panggil lagu ni. Tengok satu orang pada mau aksiden ke apa tuan-tuan, tengok lagu kawan hak duk lari tadi, dia pergi debuh kawan tu main nak tolong kawan aksiden, kawan tu kena debuh. Ada? Sampai debuh sampai lunyai hak kawan duk lari tu, habis tu orang ni yang remuk dia apa? Tak, takut sekali lagi dia mati tak ada kena remuk, aku remuk dulu. Ada? Dia punya cari punca nak pergi cari masalah. Ni yang tuan-tuan Nabi bagi contoh siap dah. Manusia hari ni tuan-tuan, dia tak mau nak ambil tahu dulu, dia ambil tindakan dulu. Ni juga tuan-tuan, dia main kat kawan dia pembohong, dia sanggup jadi saksi bohong. Begitulah keadaan yang disebutkan oleh Nabi. Maka pergi ia dengan sendirinya kepada hakim yang menghukum antara yang berselisih itu menjadi saksi bohong bagi meluluskan zalim dan bohong yang haram itu. Hak ni kalau contoh dalam kes mahkamah. Kes tengah duduk berjalan, duk nampak kawan dia lagu nak kalah, dia tak apa, dia sanggup volunteer jadi saksi bohong. Esok kalau menang kes apa semua, kawan ni bagilah sikit habuan pasal duduk jadi saksi hak bohong. Tuan-tuan, ni juga berlaku pada hari ni tuan-tuan. Kerana sebab duit ringgit, kerana sebab dunia. Baik, maka hendaklah ingat dengan sesungguhnya, jangan seseorang Islam memperbuat yang demikian itu. Tuan-tuan, Syekh Idris pesan orang Islam jangan jadi saksi palsu. Jangan jual tuan-tuan maruah Islam kita dengan dunia yang tak apa duit. Tuan-tuan dapat pilih berapa juta pun orang bayar pasal jadi saksi palsu. Ketahuilah benda yang kita dapat melalui jalan tak betul, dia tak berkat walaupun banyak. Dapatlah banyak mana pun tuan-tuan, juta, trilion ke apa sekalipun tuan-tuan, benda yang kita dapat dengan jalan tak betul, dia tak berkat.
dapat banyak tapi duk rasa sikit. Beza dengan orang hak berkat, dapat sikit tapi duk rasa banyak. Hak ni yang Syekh Idris pesan, jangan orang Islam duduk jadi saksi palsu. Hak betul kata betul. Hak tak betul, kalau kawan sendiri yang buat tak betul, kawan sendiri kena kata tak betul. Tuan-tuan, jangan kita jadi orang Islam seperti mana yang Nabi sebut umat dahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Mai dekat orang-orang yang kenamaan buat salah, dia tak ambil hukum ke atas orang yang kenamaan yang buat salah. Tapi kalau mai dekat orang lemah, mai dekat orang hak tak ada nama, dia ambil hukum kepada orang yang lemah. Nabi kata umat dulu dibinasakan oleh Allah kerana pendakwaan yang terpilih, kerana membela orang yang tidak patut dibela. Sama juga hak kita baca malam ni, Syekh Idris pesan, jangan orang Islam hidup buat kelaku membela orang yang tak betul dan menjadi saksi palsu ke atas satu-satu perkara yang dia sendiri tak tahu, kerana mendatangkan murka Allah yang amat sangat. Tuan-tuan, Tuhan laknat orang yang jadi saksi palsu dan jadi tempat tinggalnya di dalam neraka Jahannam dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Tuhan bila dia manusia ni, bila dia buat kelaku-lagu ni, Tuhan tak sayang dia. Dia tak ada rahmat Allah ke atas orang yang jadi saksi palsu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Kata Nabi, tidakkah tidak tinggal di tempat sunyi, tiada ada orang oleh seseorang lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi ni tuan-tuan, kalau orang Melayu dia suka sebut bukan muhrim, salah. Bukan, kita nak sebut laki-laki perempuan bukan muhrim. Muhrim tu orang yang duduk dalam ihram. Tuan-tuan nak sebut orang yang boleh menikah, laki perempuan yang boleh menikah, sebutan betul kita sebut bukan mahram. Hak tu betul ya? Ada duduk baca dalam WhatsApp ke apa ke, dalam Facebook ke, orang duk tulis satu pasang lelaki perempuan bukan muhrim ditangkap khalwat dalam bilik hotel. Tak betul, bukan muhrim, sebutan betulnya bukan mahram. Hak muhrim tu orang duk dalam ihram. Nah, mai celah mana duk di kulim tak tahu nak duk ihram. Bukan, sebutan betulnya muhrim, sebutan betulnya adalah mahram. Ataupun disebut, Arab sebut lelaki ajnabi. Ajnabi itu tentu maksudnya ajnabi ini boleh nikah lah. Dia bukan mahram. Ajnabi ini nama lain dia adalah bukan mahram. Baik. Kata Nabi, tidakkah tidak tinggal di tempat sunyi, tiada ada orang oleh seseorang lelaki ajnabi dan dengan seorang perempuan ajnabi, melainkan adalah yang ketiganya bersama-sama kedua-duanya itu adalah syaitan. Nabi kata, jaga baik-baik. Seorang lelaki ajnabi dengan seorang perempuan ajnabi, seorang lelaki yang bukan mahram dengan seorang perempuan yang bukan mahram, duduk di tempat yang sunyi. Nabi kata mereka sebenarnya bukan berdua-duaan, tetapi Nabi kata sebenarnya mereka ditemani oleh yang ketiga. Yang ketiga itulah kata Nabi SAW adalah syaitan. Nabi kata jaga baik-baik. Laki ajnabi dengan perempuan ajnabi jangan duduk di satu tempat yang sunyi atas apa alasan sekalipun. Kita kata tak apa ustaz, tak jadi apa tuan-tuan. Kita duk sangka kata iman kita kuat sebelum kita diuji. Tuan, sebab tu Nabi pesan siap-siap jangan laki-laki ajnabi dengan perempuan ajnabi pi duduk di satu tempat sunyi dengan anggapan kata depa ni boleh jaga iman. Tuan-tuan, Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Siti Hawa tu nabi, tuan-tuan, pilihan Allah.
Mereka pun terkeluar daripada syurga dengan sebab iblis laknatullah alaih. Tambahlah pula kita ni manusia biasa tuan-tuan. Jangan duk buat cakap pandai. Aku dengan iblis ni boleh duk halau lagu tu. Silat-silat iblis halau kita masuk neraka sekali dengan dia. Tuan-tuan, jangan dia buat main dengan dia. Kita duk sangka kita cerdik, dia cerdik daripada kita. Tuan-tuan, Nabi pesan jangan duduk bagi ruang syaitan supaya masuk menyesatkan kita. Yang ni Nabi sebut tutup ruang supaya tidak boleh syaitan menjerumuskan kita ke dalam lembah kebinasaan. Sebab tu Nabi kata jangan duduk berdua-duaan di tempat yang sunyi. Kita ingat sembahyang jemaah, Nabi suruh duduk rapatkan saf. Dulu lah, Allah jangan kira pasal Allah ni ada penyakit wabak duduk tengah menular. Ini cerita lain. Dulu waktu tak ada apa-apa, Nabi suruh apa? Duduk dalam saf bagi rapat-rapat supaya syaitan tak boleh nak mengganggu masa kita tengah sembahyang. Nabi suruh duduk rapat-rapat tu pasal apa? Nak tutup pintu daripada was-was syaitan. Bila duduk rapat-rapat, syaitan dia susah nak ganggu kita. Entah, susah dia nak ganggu kita. Pasal apa? Pakat duduk rapat-rapat. Lah duduk jauh senang. Ada. Itu yang suruh sembahyang jemaah tu. Entah. Baik. Masalah laki-laki berkhalwat sama seorang dengan perempuan. Ini dia nak sebut lelaki bersunyi-sunyian seorang dengan seorang. Laki-laki seorang, perempuan seorang di tempat yang sunyi. Itu dipanggil berkhalwah. Sesungguhnya inilah satu pengajaran dan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ada perempuan. Tuan-tuan ingat, Syekh Idris abang dia kata Nabi pesan. Hadis ni Nabi sebut kepada orang yang ada perempuan. Siapa dia orang yang ada perempuan tu? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah berkuasa atas perempuan. Yang dimaksudkan di sini peringatan Nabi kepada orang yang ada perempuan, suami yang ada isteri bawah tanggungan dia. Ayah yang ada anak perempuan bawah tanggungjawab dia. Nak nikah anak perempuan tu pun pak tu nak kena bertanggungjawab nak bagi menikah anak perempuan dia. Sebab perempuan lelaki bertanggungjawab atas perempuan. Jadi Nabi pesan kepada orang yang ada orang perempuan, ingat baik-baik, jangan duk buat lebih kurang. Dan tuan, siapa ada anak perempuan ramai, lagi banyak anak perempuan dia, lagi bagus dia didik, selamat daripada fitnah, tuan-tuan, dia dapat pahala besar dan mudah dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Nak jaga anak perempuan susah. Lagi pula tuan-tuan zaman hari ni. Siapa boleh jaga anak perempuan dia daripada fitnah, daripada haru biru yang kata menjelang akhir zaman ni tuan-tuan, dia boleh jaga anak perempuan dia bagi elok. Anak perempuan dia adalah saham, dia dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, nak buat dia susah. Nak buat dia susah. Baik. Nabi pesan kepada orang yang ada orang perempuan. Janganlah dibiarkan dan dibenarkan seorang laki-laki ajnabi berkhalwat dengan perempuan yang harus nikah dengan dia. Makna kata tadi tuan-tuan, ajnabi itu tak boleh nikah dengan dia lah. Jangan bagi dia duduk sekali, pi duduk rapat-rapat, pi bagi duduk tempat sunyi. Tuan-tuan, hari ni dulu banyaklah lah kurang. Nama kata bertunang dia boleh naik motor sekali. Nama kata bertunang dia boleh naik motor sekali. Ada. Hak lelaki-lelaki bawa hak perempuan lagu duk kapok. Tuan-tuan kapok. Ada. Kalau peluk dia tak apa rapat, tapi kalau kapok dia rapat semua. Itu dia guna bahasa kapok. Ada. Tahu kapok. Orang tuan-tuan rajin ada sebut naik pokok kapok elok. Kapok tu tuan-tuan peluk lah. Peluk tu kira erat lah. Tuan-tuan, bila nama kata anak dia bertunang, anak motor sekali nak kepok tak apa, pasal bertunang dah. Tak boleh, tuan-tuan. Jangan. Tu pasal apa? Kalau kata tak bagi, dia pun nak kenal lagu mana? Bukan tak boleh bagi, boleh. Nak bagi naik motor juga, boleh. Pak dia duduk tengah. Hak anak darah tadi kepok pak dia. Hak pak kepok pakai menentu. Kepok lah. Tak apa. Polis aman, cerita polis lah. Ni cerita hak hukum tak bagi ni. Jangan. Nak bagi kenal juga,
buatlah macam mana pun cara dia mesti menepati hukum syarak. Jangan biar bagi depa berkhaluah dengan perempuan yang harus nikah dengan dia. Ini tuan-tuan, benda yang kita nak ambil tahu, kita kena ambil tahu tuan-tuan. Anak perempuan kita pergi mana, orang perempuan yang duduk bawah tanggungan kita kena ambil tahu tang mana depa pergi, dengan siapa depa berkawan. Sekejap ada pula tuan-tuan suara-suara sumbang, dia kata, ustaz, ni zaman 2021 dah. Bukan zaman tu 80-an, bukan zaman tu 60-an dulu yang kata orang perempuan ni maghrib masuk duduk dalam rumah, duduk sengat dalam rumah. Ni bukan zaman tu dah ustaz, ni zaman 2021. Orang perempuan dengan orang lelaki ni sama. Dia main lagu tu pula tuan-tuan. Suara hari ni dia main, dia kata kita hari ni mau orang perempuan mesti sama dengan orang lelaki. Kalau lagu tu kita tukar, orang perempuan menjadi imam, lelaki-lelaki duduk pakai celekung duduk di belakang. Ya tak? Boleh ke tuan-tuan lagu tu? Tak boleh. Agama yang kita tuan-tuan, kok mana pun dia ada beza lelaki-lelaki dengan perempuan. Kena ambil tahu tuan-tuan. Ni yang Nabi suruh kita. Yang ni jangan seorang lelaki-lelaki yang halal nikah itu masuk berbual dan bercakap dengan seorang perempuan yang halal nikah dengan dia sama seorang di tempat yang sunyi. Bukan tak boleh bersembang, boleh, tapi jangan sembang di tempat yang sunyi atas alasan apa sekalipun. Abang kata nak pergi kursus, tak apalah, pergilah kursus. Hak ni dia buat main apa nama, laki dia pergi kursus, hak kawan ni bini dia pergi kursus. Jumpa di tempat kursus tuan-tuan, sampai pukul 12 tengah malam pun tak masuk bilik lagi. Dia buat apa? Masing-masing bakat duduk bilik hotel masing-masing lah. Hak kawan ni duduk bilik dia, aku ni duduk bilik kawan ni. Main tengah pukul 12 tengah malam duduk discuss kursus apa lagi. Pukul 12 tengah malam dah. Tak? Mula-mula kau duduk sembang, dia jadi celau. Itu yang Nabi pesan kat kita tuan-tuan, jangan biar bagi duduk bersembang di tempat yang sunyi. Kalau nak bersembang juga, pi tempat hak terbuka, pi cari tempat-tempat yang boleh menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan. Baik. Dan padahal tidak ada siapa bersama-sama keduanya daripada seorang lain daripada pihak perempuan itu. Jangan sampai tak ada langsung. Nak bersembang dengan perempuan tu bukan tak boleh. Macam contoh hak saya bagi tadi lah. Orang kita dia sebut ustaz, mereka ni nak menikah bertunang dah, nak pergi berkawan, nak pergi keluar lah, bagi kenal hati budi. Tak apa, hak perempuan ni bawa main adik-beradik dia, hak lelaki-lelaki. Tapi jangan ambil hak umur 2 tahun, hak tu pah cekelak, habis cerita hak tu. Tak? Dia bawa main boleh ustaz ni, hak apa nama adik perempuan ni bawa main hak gigi pun duk pakai gigi susu lagi. Tak? Jenis zaman Pirli upah 2 kupang, okey, tutup mulut dah. Hak tu tak jadi, dia kena ambil mau hak cengih. Tidak pun ambil abang dia ke apa. Boleh hampa nak bersembang, kami duduk tunggu dengan apa sembang. Lagu tu mana nak syok, kalau tak syok nikah. Tak? Tuan-tuan, hak ni yang agama ajak, hak orang tua dulu buat ni tuan-tuan bagus, tapi kuih lama kuih kita buang benda hak bagus ni. Tuan, pasal apa agama ajak kita jangan sampai jadi berzina dengan sebab kita terlampau melonggarkan sekatan-sekatan yang syarak dah sekat dah. Baik. Dan dia kata kerana jikalau dibiarkan laki-laki ajnabi itu boleh masuk kepada perempuan yang harus nikah dengan dia, bertemu sama seorang, nescaya dikawan oleh syaitan. Tuan-tuan, yang ni yang Nabi pesan, jaga baik-baik. Jangan biar bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan duduk di satu tempat yang sunyi, kemudian esok ni tuan-tuan, syaitan dia akan masuk di tengah-tengah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanda tu, tanda masalah 34 saya baca balik bulan depan kita insya-Allah kita baca balik hadis tu, tapi saya laju ya. Tuan-tuan, jangan tanda tengah, saya pergi celaru. Kita ambil pada hadis sikit tuan-tuan insya-Allah. Saya pilih untuk berhenti masa yang betul. Pasal tuan-tuan, datang kuasa bertanggungjawab untuk mematuhi SOP dekat insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti tuan-tuan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala angkat wabak ni insya-Allah, dan mudah-mudahan Tuhan bagi kita kelapangan masa, insya-Allah kita boleh pulih
untuk masa yang lama sikit insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang terkasar, terguris hati dan perasaan tuan-tuan puan-puan sekalian, saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Al-insanu lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.